Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang dihormati Profesional Teknologis Dr. Ahmad Suhaizi, pensyarah kursus mekanisasi pertanian dan pengairan, dan juga rakan-rakan yang dikasihi Allah sekalian. Kami dari grup ketiga akan mempersembahkan hasil mini projek kami yang bertemakan vertical farming dengan tajuk vertikasi meja sebagai kaedah alternatif urban farming sayuran hijau. Dan sebelum itu saya ingin memperkenalkan sahabat-sahabat saya iaitu Encik Steven, Cik Wan Rashidah, Puan Mihazriza dan juga Cik Nur Atira. Dan untuk makluman, projek ini adalah merupakan projek di bawah Pertubuhan Peladang Kawasan Putrajaya yang bertempat di Presin 9 Putrajaya, di mana kami telah buat lawatan dan perbincangan bersama pengurus besar PPK Putrajaya mengenai projek ini pada 8 Januari yang lalu. Dan berikut merupakan hasil penemuan kami terhadap projek ini. Dan vertikasi meja ini adalah tujuannya adalah ke arah revolusi pertanian moden, iaitu melalui inovasi dan kreativiti mencipta kaedah tanaman baru yang lebih fleksibel. Dan konsep ini sesuai diaplikasi sebagai urban farming kerana konsep penanaman tanpa tanah, iaitu projek ini menggunakan sabut kelapa hancur sebagai media tanaman dan sistem pengairan dan pemejaan secara automatik dan terkawal. Dan objektif kajian kami terhadap tugas ini adalah, pertamanya adalah untuk menilai keberkesanan vertikasi meja untuk sayuran berdaun dalam pertanian bandar dan juga untuk membuat perbandingan kos dan juga keuntungan dengan tanaman sayuran berdaun secara konvensional. Seterusnya saya jemput pembentang seterusnya. Okey, terima kasih Encik Nas. Untuk struktur dan komponen asas projek ini adalah seperti struktur rumah pelindung hujan, bumbung plastik bersinar, meja tanaman, sistem pengairan automatik, dan tangki air dan meja. Anggaran kos projek ini adalah 120,000 per ekar. Contoh projek yang telah dibuat adalah di PPK Putrajaya. Bahan dan peralatan yang diperlukan dalam projek ini adalah seperti polypipe, tube mikro, tiang besi, plastik bersinar yang berbumbung, pam air dan penapis air, 3 unit tangki air baja 600 galon yang berkapasiti 600 galon, 2 unit tangki campuran baja, sabut kelapa hancur, isi meter, mesin penyembur racun dan bakul hasil. Seterusnya saya bagi perluan pada rakan lain. Okey, baiklah. Sekarang saya akan menerangkan kelebihan projek vertikasi meja ini. Yang pertama ialah hasil tanaman yang banyak dan berkualiti. Ini kerana bumbung vertikasi meja melindungi tanaman dari hujan lebat dan juga cuaca panas. Kedua ialah tiada berlakunya proses larut lesap kerana media habuk kelapa ataupun kokopi dapat memegang nutrien baja untuk diambil oleh tumbuhan sepenuhnya. Yang ketiga ialah struktur rumah vertikasi yang tahan lama. Ini kerana tiang besi yang digunakan untuk pembinaan rumah vertikasi ini dapat bertahan lama sehingga belasan tahun dan ia juga bersifat mesra alam. Yang keempat ialah kurang masalah rumpai, hanya penyemburan racun. Rumpai akan dilakukan pada rumpai yang tumbuh di sekitar tapak projek bagi mengelakkan pembiakan serangga, perosak dan juga penyakit. Yang kelima ialah kurang masalah serangga perosak. Ini kerana kawasan bandar mengehadkan pembiakan serangga perosak disebabkan kawasan persekitarannya yang tidak sesuai. Yang keenam ialah mudah untuk menuai hasil. Kerana faktor ketinggian dan kelebaran meja vertikasi ini memudahkan proses menuai dan ia juga menjimatkan masa untuk menuai. Ini menyebabkan kualiti dan kesegaran hasil tanaman dapat dikekalkan. Yang ketujuh ialah penggunaan air yang cekap. Projek ini menggunakan sistem vertikasi yang menyalurkan air terus ke tanaman melalui tube mikro dan juga mengurangkan penyejatan air dan ia menyebabkan pengairan sekata untuk tanaman.
Yang terakhir ialah bilangan tenaga kerja yang sedikit. Disebabkan pengurusan tanaman yang mudah, hanya seorang pekerja diperlukan untuk mengendalikan 14 rumah fertigasi ini. Seterusnya saya akan terangkan mengenai kekurangan fertigasi meja ini. Yang pertama ialah kos permulaan yang tinggi. Ini kerana bahan pembuatannya dan juga pemasangan sistem fertigasi itu sendiri. Yang kedua ialah bencana alam. Bencana alam seperti ribut yang kuat mampu merosakkan rumah fertigasi ini dan menyebabkan kerugian. Itu sahaja daripada saya. Okey, sekarang ni kita masuk dalam topik perbandingan antara kaedah fertigasi meja dan juga kaedah konvensional. So untuk yang pertama, kos dan pulangan pelaburan, kalau kita guna kaedah fertigasi meja, kos dia dalam 120,000 per ekar dan akan dapat pulangan modal pada tahun yang kelima. Kalau kita guna kaedah konvensional, dia memerlukan dalam 50,000 per ekar dan titik pulangan modal dia adalah tahun kedua. Kalau untuk hasil pula, hasil fertigasi meja ni dalam 3.6 metrik ton per ekar. Untuk kaedah konvensional, kita akan dapat hasil dalam 3.24 metrik ton per ekar. Untuk untung atau rugi, untuk fertigasi meja ni dalam lebih kurang 10,000 per ekar. Tapi untuk kaedah konvensional ni dia lebih rendah dalam 9,000 per ekar. Untuk masa pula, masa persediaan kaedah fertigasi meja ni mengambil masa dalam lebih kurang 1 minggu sahaja. Tapi kalau kaedah konvensional ni dia ambil masa dalam lebih kurang 2 minggu. Untuk pekerja pula, kaedah fertigasi meja ni menggunakan kurang pekerja, lebih kurang dalam 2 orang untuk keseluruhan aktiviti. Tapi kalau kaedah konvensional ni melebihi 2 orang sebab untuk setiap aktiviti tu ada banyak kan, so kita perlu guna ikut keperluan kerja. Dan lepas tu kemudian persiapan kalau untuk kaedah fertigasi meja ni kita perlu sediakan dia punya rumah fertigasi, lepas tu sistem pengairan dengan persediaan kokopit. Tapi untuk kaedah konvensional ni macam biasalah, kita kena buat analisis tanah, pembersihan kawasan, lepas tu pengairan, pembajakan dan kita kena buat batas tanaman lah macam biasa. And then kemudian sistem pengairan. Sistem pengairan ni kalau fertigasi meja ni dia lebih ringkas lah. Lebih-lebih lagi kita guna kokopit. So kokopit ni boleh bantu untuk penyebaran air yang sekata untuk semua tanaman. Tapi kalau kita guna kaedah konvensional, biasanya kita guna sistem sprinkler. So kalau kita guna sistem sprinkler ni, kita kena ada perancangan lah supaya semua tanaman tu dapat memperolehi cukup air. And then untuk pembajaan, fertigasi meja kita guna baja cecair yang minimum. Tapi kalau kaedah konvensional ni kita guna baja yang berlainan dan juga agihan baja tu tak sekata. So itu akan menyebabkan tanaman kehilangan nutrien. And then kawalan perosak penyakit, kaedah fertigasi meja ni efektif lah sebab dia dalam kawasan tertutup, so perosak atau penyakit susah nak datang. Tapi kalau kaedah konvensional ni dia terbuka, so dia kurang efektif lah. And then untuk persekitaran kaedah fertigasi meja ni sesuai, so dia kurang rumpai sebab kita tanam tanaman tu mesti rapat-rapat lah, so kurang rumpai. Tapi untuk kaedah konvensional ni tinggi sebab kita kan bagi baja kan, so tu pun boleh menggalakkan rumpai tumbuh. Dan then untuk cuaca, kaedah fertigasi meja dia terlindung daripada sinaran terik matahari lalu hujan lebat, tapi untuk kaedah konvensional ni terdedah. Dan then untuk kutipan hasil,
Kutipan hasil untuk kaedah fertigasi meja ni dia cepat sebab kita boleh terus buat kerja tanpa masa rehat. And then kita boleh, lepas kita dah kutip, kita boleh terus tanam yang seterusnya. And then coco peat tu pun boleh guna semula sampai 4 tahun. Tapi kalau untuk kaedah konvensional, dia perlahan. Lepas tu bila kita dah kutip tanaman tu, kita perlu pula buat jadual penggiliran tanaman. Maksudnya tak boleh tanam tanaman yang sama untuk elak perosak. Dan tanah pun perlu dirawat ataupun perlu dibajak semula untuk tanaman yang seterusnya. Lepas tu kemudian penyelenggaraan fertigasi meja ni mudahlah sebab kita guna coco peat kan. So penyelenggaraan tu tak banyak, dan kalau untuk kaedah konvensional ni macam saya cakap tadi, kita perlu pembajakan semula. Lepas tu perlu juga pengapuran untuk kestabilan nilai pH tanah. And then untuk last kali kuantiti hasil, hasil untuk fertigasi ni lebih tinggi. Lepas tu seragam. And then kalau untuk konvensional ni tidak menentulah. Dan hasil pun ada yang tak sama. Okay, seterusnya selepas kita mengetahui kebaikan, kelebihan dan perbandingan yang telah dibuat, kita akan dapat hasilnya di mana kita akan tahu kaedah tanaman fertigasi meja ini sangatlah sesuai dan efektif untuk sayuran berdaun kerana pengurusan projek yang sangat mudah dan aplikasi teknologi yang terkini mampu menghasilkan penghasilan yang tinggi dan mesra alam. Okey, untuk yang pertama kita lihat pada aspek pengurusan projek di mana pengurusan projek bagi tanaman secara konvensional ini memakan masa sehingga 30 hari, dan manakala bagi kaedah fertigasi kita dapat pendekkan lagi banyak penjimatan hari di situ, mana kita boleh harvest pada hari ke-21 selepas tanaman. Jadi kita dapat lihat dekat di mana dari segi masa, aspek masa, kos berlaku penjimatan yang besar di situ. Dan aspek kedua adalah penyelenggaraan dan pengeluaran hasil di mana memudahkan kerja-kerja berkaitan seperti pembajaan yang dilakukan secara automatik dan terkawal, semuanya bersistem dan disetkan masa, timing. Penjemuran racun perosak yang efektif dan berkesan walaupun dia adalah kurang serangan perosak kerana kelebihan menggunakan coco peat ini, namun ia perlu juga dibuat semburan racun perosak sekiranya ada, tapi semburan itu sangat efektif kerana ia bersifat menyeluruh. Bahagian atas bawah daun juga akan memperolehi akan dapat kesan daripada racun yang disembur. Dan kemudian keperluan tenaga buruh yang rendah seperti yang dimaklumkan sebentar tadi, serta kerja penuaian hasil yang sangat mudah, di mana pekerja juga memudahkan pekerja kerana meja itu bersifat agak tinggi, berada di paras pinggang pekerja, pinggang individu, jadi tidak perlu membongkok, duduk, berdiri, dan mereka hanya kekal statik berdiri untuk melakukan proses penuaian dan kerja-kerja penyelenggaraan yang lain. Dari aspek teknologi, aplikasi teknologi, okay, seperti kita tahu, kita maklum penggunaan teknologi seperti menggunakan tangki baja, pam air, timer, valve dan polypipe yang semuanya dikawal secara automatik, bergerak secara automatik, dan kemudian aplikasi ini adalah tidak menyumbang kepada pencemaran kerana bersifat mesra alam seperti yang dimention tadilah, dan jauh daripada pollution. Penggunaan coco peat yang mampu mengekalkan nutrien sehingga 4 pusingan. Dari aspek untung rugi, anggaran nilai pendapatan bagi fertigasi meja mampu mencecah sehingga 10,800 per ekar, di mana 11% melebihi sistem konvensional kerana penjimatan-penjimatan yang telah berjaya dibuat melalui sistem fertigasi ini tadi. Kemudian kemudahan pembiayaan untuk fertigasi meja, banyak sumber pembiayaan luar yang setuju yang memberi peluang kepada agropreneur untuk memulakan atau memperbesarkan projek fertigasi seperti agrobank, pertubuhan peladang, tekun dan lain-lain yang berkaitan. Dan seterusnya adalah carta ahli projek.
yang mana carta ahli projek ini menunjukkan pergerakan kerja bermula daripada persediaan kawasan, membina rumah, farm dan sebagainya sehingga kepada hari ke-21 iaitu hari selepas semai untuk dituai hasil. Seterusnya. Thanks. Jadinya sebagai kesimpulannya, apa yang kita boleh simpulkan adalah projek sayuran fertigasi meja ini adalah konsep yang mampu menyaingi dan memberikan hasil yang berkualiti serta pulangan pendapatan yang lebih baik kepada usahawan hasil pertanian sama ada di luar bandar ataupun di dalam kawasan bandar dengan skala yang optimum. Dan ini kerana konsep tanaman dan teknologi yang digunakan dapat memenuhi keperluan sesuatu jenis tanaman sayuran dan tidak memerlukan pelaksanaan kerja-kerja berat di dalam pengurusan projek seperti membajak tanah untuk pusingan yang seterusnya. Dan walaupun kos permulaan projek yang agak tinggi, akan tetapi banyak kos-kos lain yang dapat dijimatkan serta mengurangkan banyak perkara yang boleh mengurangkan beban yang mana seperti dalam sistem konvensional yang kita perlu tanggung dalam pengurusan sesuatu projek tanaman makanan. Dengan adanya pengaplikasian teknologi baru terhadap konsep ini, ianya telah membuka ruang dan peluang kepada ramai usahawan muda untuk berkecimpung dalam bidang pertanian yang mana boleh menjadi punca pendapatan utama pada masa kini. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan 3 berkenaan dengan tajuk ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.